Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua pelajar 3 Efficient 3 Efficient yang sudi untuk join kelas pada hari ini. Okey, tahniah diucapkan kepada mereka, kepada awak semua yang berjaya untuk bangun pagi pada hari ini untuk menyertai kelas PDPR sejarah kita pada hari ini. Setiap hari Isnin 7.30 sehingga jam 9.15 pagi. Itulah waktu sejarah mengikut jadual yang ada sekarang yang diguna pakai sekarang. Ingat sejarah kita hari Isnin. Okey, 7.30 sampai pukul 9.15 pagi. Okey. Jadi kita ada lebih kurang 8 orang Jadi gua harapkan akan lebih ramai lagi 3E yang lebih yang akan masuk pada hari ini. Mungkin ada yang tidur lagi ni. Tak apa, sambil-sambil kita bincang apa yang kita belajar pada hari ini. Kita tunggu rakan-rakan kita juga Kita harap mereka dapat join kelas kita. Okey, so pada hari ini kita akan masuk bab yang baru bab yang baru dalam sejarah tingkatan 3 yang mana kita dah selesai berbincang berkenaan dengan bab yang pertama dan bab yang kedua, iaitu berkaitan dengan kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, kemudian kita dah bincang bagaimana tertubuhnya negeri-negeri Selat dalam bab yang kedua. Okey, dan untuk bab yang ketiga, tajuknya ialah pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, siapa ada buku teks boleh rujuk buku teks bab yang ketiga. Okey, pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, itu tajuk yang kita akan bincang pada hari ini. Dan subtopik yang cikgu akan bincang pada hari ini ialah subtopik yang pertama. Okey, sebelum tu kita lihat dulu apa yang dibincangkan dalam bab yang ketiga ni. Okey, ini adalah sinopsis untuk bab yang ketiga. Okey, yang mana bab ini menjelaskan tentang kekayaan hasil bumi, terutamanya biji timah di negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, terutamanya di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. So maksudnya dalam bab yang ketiga ini kita akan bincang 4 buah negeri. Okey, yang dinamakan sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu ataupun dia punya singkatan dia adalah NNMB. So kalau bab yang kedua dulu kita lihat negeri-negeri Selat ada 3 huruf NNS. So formula yang kita boleh ambil kat situ, NNS ada 3 huruf, maknanya ada 3 buah negeri. Okey, jadi untuk negeri-negeri Melayu bersekutu, untuk negeri-negeri Melayu bersekutu, uh, apa ni? Dia singkatan dia NNMB. Okey, NNMB iaitu ada 4 huruf. So formula kita boleh ambil 4 huruf, 4 buah negeri. Okey, apa negeri yang terlibat? Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Okey, boleh jelas. Itu kita cara untuk kita ingat fakta sejarah berkaitan dengan pembahagian-pembahagian negeri mengikut pentadbiran British di tanah Melayu. Okey, itu kita lihat yang pertama dalam bab yang kedua NNS, negeri-negeri Selat. So ada 3 singkatan ataupun kita singkatkan dia jadi 3 huruf NNS. So maknanya ada 3 buah negeri, iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Okey, dalam bab yang ketiga ni pula kita akan bincang tentang negeri-negeri Melayu bersekutu. NNMB. Okey, so ada 3 huruf, ada 4 huruf. So dia melibatkan 4 buah negeri. Tu cara kita nak ingat. Okey, apa negeri dia? Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Okey, yang mana negeri-negeri ini sangat kaya dengan hasil bumi, terutamanya biji timah, yang mana akan mendorong British untuk meluaskan kuasa dengan menggunakan pelbagai strategi. So Britain ni dia mencari negeri-negeri yang ada potensi untuk dia dapat keuntungan yang besar. Tu cara British. So antara banyak-banyak negeri, dia tumpukan dulu kepada 4 buah negeri ini. Okey, kepada Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Yang mana negeri-negeri ini kaya dengan hasil galian
terutamanya biji timah dan juga emas. Dan dia akan cuba juga untuk campur tangan untuk mendapatkan negeri-negeri ini dengan menggunakan pelbagai strategi. Okay, itu yang kita akan bincang dalam bab yang ketiga ini. Dan akhirnya, British dapat mengukuhkan kuasanya dengan membentuk pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Dia gabungkan 4 buah negeri ini nanti, dinamakan sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. So, cikgu suka menggunakan singkatan dia NNMB. Okey. Boleh faham setakat ni? Dia punya gambaran apa yang kita akan belajar dalam bab yang ketiga. Boleh faham? Respon sikit? Boleh. Boleh Okey. So, cikgu perlukan respon pada awak supaya kita dapat tahu yang awak dah faham, awak dah dengar. Kalau awak tak jelas ke apa, tak dengar, tolong bagi tahu tolong bagi tahu. Sama ada melalui ruangan chatting ataupun voice chat. Cikgu suka prefer kepada voice chat supaya awak cikgu boleh dengar suara awak. Itu yang penting. Okay, semua sekali yang ada dalam ni. Kita ada 10 orang sekarang ni. Okay, dah meningkat 2 orang. Okay, bagus. Kita harap lebih ramai lagi 3E yang aktif pada pagi ni untuk kelas sejarah. Okay, so pada hari ini, kita hanya akan bincang kepada subtopik ataupun subtajuk yang pertama sahaja. Okay, iaitu 3.1 berkaitan dengan kekayaan hasil bumi yang terdapat di negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Okay, itu sahaja yang kita akan bincang pada pagi ini. Kita nak lihat dulu, apa hasil bumi yang ada di Perak? Apa hasil bumi yang ada di Selangor? Apa hasil bumi yang ada di Pahang dan juga di Negeri Sembilan? Yang mana hasil-hasil inilah yang menarik minat British untuk menguasai setiap negeri ini. Dan secara keseluruhannya, bab 3 ini mengandungi 4 subtopik. Bukan kebanyakan, semua bab di sejarah tingkatan 3 sebenarnya terbahagi kepada 4 subtopik. Senang. Okay. So pada hari ini kita fokus dulu kepada subtopik yang pertama. Okay. Apa yang mendorong British untuk mendapatkan negeri ini? Iaitu berkaitan dengan kekayaan hasil bumi. Itu yang sebenarnya yang mendorong British. Sebab British perlukan hasil-hasil bumi tersebut, terutamanya biji timah, untuk diperdagangkan terutamanya dengan negara China dan juga untuk digunakan juga di negara mereka dalam sektor perindustrian. Okey. Boleh? Boleh juga teruskan? Ada soalan setakat ni? Boleh? Sabrina boleh, Sabrina? Dengan suara sikit. Trisha Wisha. Boleh faham? Wisha Jiva. Boleh faham? Okey, bagus. Okey, you boleh respon. Respon sama ada chatting ataupun voice chat. Okey. Semua dah faham. Okey, kita teruskan kepada subtopik kita yang pertama pada hari ini. Okey, kekayaan hasil bumi di Perak, Negeri Sembilan, Selangor dan juga di negeri Pahang. Yang mana keempat-empat negeri ini kaya dengan bahan-bahan galian, terutamanya kaya dengan biji timah dan ada juga negeri yang kaya dengan emas. So kita lihat nanti apa negeri yang ada biji timah, yang kaya dengan hasil galian biji timah, dan apa negeri yang kaya dengan kekayaan hasil emas. Dan ada tak negeri-negeri yang kaya dengan kedua-duanya? So kita akan lihat nanti dalam subtopik yang pertama pada hari ini. Kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey, kita lihat dulu kekayaan biji timah. Kekayaan biji timah. Kita lihat satu persatu hasil galian yang ada. Yang pertama sekali kita lihat dulu biji timah. Pelumbungan biji timah pada abad ke-15 diusahakan oleh orang Melayu. Di lembah sungai untuk kegunaan dan diperdagangkan. Pada abad ke-15,
pelombongan biji timah ini diusahakan oleh orang Melayu di lembah-lembah sungai untuk kegunaan tempatan dan juga untuk diperdagangkan, untuk dijual kepada negara-negara lain ataupun kepada pedagang-pedagang yang lain. Dan perdagangan di bawah pengawasan pembesar sebagai pemilik lombong dan membekalkan keperluan perbelanjaan. Perdagangan ini dikawal masa tu bukan British yang kawal pelombongan. Masa tu pelombongan itu dikawal oleh pemilik lombong itu, iaitu di kalangan pembesar-pembesar negeri. Dan membekalkan keperluan perbelanjaan untuk negeri dan juga untuk kegunaan harian mereka. Pembesar memperoleh kawasan pegangan melalui surat tauliah daripada Sultan. Masa dulu, Sultan telah memberikan atau menganugerahkan kawasan-kawasan pegangan kepada setiap pembesar yang ada di negeri tersebut. Dan melalui surat tauliah daripada Sultan. Dan pembesar itu akan memanfaatkanlah kawasan pegangan itu. Kalau ianya kaya dengan biji timah, so dia akan usahakan biji timah. Macam tu. Contohnya, Cik Long Jaafar di kawasan Larut di negeri Perak telah mendapat surat tauliah daripada Paduka Seri Sultan Syahabuddin Riayat Shah, iaitu Sultan Perak pada ketika itu. Dan Sultan akan menerima hasil perdagangan daripada biji ataupun daripada hasil galian yang ada. Contohnya biji timah diusahakan oleh Long Jaafar dan Sultan akan menerima hasil daripada perdagangan biji timah tersebut. Dan kaedah yang digunakan untuk melombong biji timah pada ketika itu menggunakan kaedah tradisional, iaitu kaedah melampan. Ada juga menggunakan kaedah mendulang. So dia biji timah ni lebih kalau nak dapatkan hasil yang lebih banyak menggunakan kaedah tradisional, dia menggunakan kaedah melampan. So bagaimana kaedah melampan? Boleh rujuklah. Buka YouTube ke, buka buku teks pun ada sebenarnya gambar dia. Kaedah melampan untuk mendapatkan biji timah. Itu merupakan kaedah tradisional yang diguna pakai oleh pelombong-pelombong biji timah pada abad ke-15. Setakat ni jelas. Boleh faham? Ada soalan? Silakan. Tak ada. Ada Okey, kita teruskan Ini adalah pelombongan pada abad ke-15. So awak kena lihat kepada tempoh masa tu. Abad ke-15 macam mana, kemudian selepas itu macam mana. Itu yang kita akan bincang dalam subtopik ini. Terusnya kita lihat pula kepada slide yang seterusnya. Pada abad ke-16 dan 17. Kita lihat pula pada abad ke-16 dan 17. Yang mana pelombongan biji timah pada abad ke-16 sehingga abad ke-17, ia tertumpu di Sungai Perak, Kuala Kangsar, Kelian Intan, Manjung dan Beruas. Ini semua terletak di negeri Perak. Dan Perak merupakan pelabuhan utama yang menghasilkan biji timah. Dan tumpuan pedagang terutama daripada pedagang-pedagang Portugis. Dan kekayaan dan kemakmuran Perak menyebabkan Aceh meletakkan Perak sebagai negeri naungannya. So Perak ni Aceh meletakkan Perak ni sebagai negeri naungan. Negeri naungan ni negeri yang dijagalah oleh Aceh. Dan Perak menjadikan biji timah sebagai bahan untuk mendapatkan perlindungan Portugis bagi membebaskan Perak daripada Aceh. So bila Aceh letakkan Perak ni, sebenarnya Perak tak setuju pun. Dia tengok Perak ni kaya je, dia pun cuba nak menguasai Perak, Aceh ni. So Perak ni nak menghalang Aceh daripada menguasai negeri mereka. Mereka telah cuba mendapatkan perlindungan daripada Portugis dengan menjadikan biji timah sebagai bahan untuk mendapatkan perlindungan. Contohnya Portugis mesti tolong Perak dan Perak akan bagi biji timah tu kepada Portugis. Itu cara untuk mendapatkan perlindungan daripada Portugis bagi membebaskan Perak daripada Aceh. Itu pada abad ke-16 sehingga 17. So tertumpu kepada ceritanya di negeri Perak. Ada soalan setakat ni?
So, kenal kawasan-kawasan yang ada biji timah. Contohnya di Sungai Perak, Kuala Kangsar, Kelian Intan, Manjung, Beruas. Dan Perak merupakan negeri yang memang kaya dengan biji timah. Okay, sejak daripada dulu. Okay, sejak daripada sebelum British datang dan sehinggalah kepada British menguasai negeri Perak. Dan Perak ada krisis dengan Aceh, yang mana Aceh cuba meletakkan Perak ni sebagai negeri naungannya. Perak tak setuju dan cuba mendapatkan bantuan perlindungan daripada Portugis dengan menjadikan biji timah sebagai bahan untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Abad ke-16 dan 17. Tak ada. Tak ada. Okey, boleh faham Okey, kita teruskan kepada terusnya. Okey. So, pelombongan biji timah pada abad ke-18. Kita lihat pelombongan biji timah pada abad ke-18. So, kat sini ada dua cerita. Satu di negeri Perak, satu lagi di negeri Selangor. Okey, yang mana di negeri Perak kita lihat, okey, biji timah dikeluarkan oleh pelombong kecil Melayu di kawasan Larut. Okey, iaitu melibatkan Kerian, Kurau, Larut, Terong dan juga Beruas. Okey, itu di negeri Perak diusahakan oleh pelombong-pelombong kecil Melayu. Dan Sultan Muzaffar telah membuat perjanjian menjual biji timah kepada Belanda. Masa tu Belanda masih lagi boleh menguasai ataupun boleh berurusan di kawasan-kawasan tanah Melayu. Ini sebelum perjanjian Inggeris Belanda 1824. Dan kota Belanda di Pulau Pangkor telah dibina sebagai gedung untuk menyimpan biji timah yang diperolehi dari Perak. Dan pada akhir abad ke-18, hasil merosot akibat daripada aktiviti penyeludupan untuk dijual kepada pedagang British di Pulau Pinang. So, itu cerita pelombongan biji timah pada abad ke-18 yang berlaku di negeri Perak. Okey, boleh. Okey, sementara itu di negeri Selangor pula, okey, pada abad ke-18, pelombongan biji timah adalah di kawasan Kuala Selangor. Okey, dan Sultan Selangor pada ketika itu Sultan Ibrahim telah membuat perjanjian untuk menjual biji timah kepada Belanda. So, secara kesimpulannya kita lihat pada abad ke-18 ni banyak urusan-urusan pelombongan biji timah dan urusan perdagangan biji timah ni melibatkan negeri-negeri yang cikgu sebutkan tadi, iaitu Perak dengan Selangor dengan kuasa Belanda. Okey, dan ada juga aktiviti-aktiviti penyeludupan. Okey, seludup, dia nak seludup biji timah ni secara senyap untuk dijualkan kepada pedagang-pedagang British di Pulau Pinang. Okey, itu yang berlaku pada abad ke-18. Okey, boleh faham? Ada soalan? Ada? Ada? Tak ada? Tak. Tak ada. Okey. So, settle untuk abad ke-18. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, pada abad ke-19. Okey, pada abad ke-19, masih lagi pelombongan biji timah. Okey, masih lagi pelombongan biji timah iaitu dibincangkan di kawasan Larut dan Kinta. Kedua-duanya di kawasan negeri Perak di kawasan yang terletak di negeri Perak. Okey, kita lihat Larut dulu. Di kawasan Larut, biji timah diusahakan oleh Long Jaafar. Ingat nama tu ingat nama Long Jaafar, ingat biji timah. Dia memang popular. Dia orang pembesar yang memang mengusahakan biji timah pada masa itu. Dan anaknya yang bernama Ngah Ibrahim. Long Jaafar dan Ngah Ibrahim. Di Kelian Pauh dan Kelian Baru dengan membawa masuk pelombong-pelombong Cina. Ini cara yang digunakan oleh Long Jaafar dan Ngah Ibrahim. Dia menggunakan pelombong Cina untuk mengusahakan pelombongan biji timah di kawasan Larut. Dan Kuala Sepetang dijadikan pelabuhan untuk mengangkut biji timah dari Perak ke Pulau Pinang. Itu pelabuhan British di Pulau Pinang. So Kuala Sepetang dijadikan pelabuhan untuk mengangkut biji timah itu untuk dibawa ke Pulau Pinang. Okey, itu cerita di Larut.
Manakala di Kinta pula, di Kinta pun di negeri Perak. Okay, so tempat-tempat ni awak kena lihat apa dia punya istimewa dia. Contohnya macam Larut, itulah kawasan Long Jaafar dan Ngah Ibrahim. Dan dia bawa pelombong-pelombong Cina untuk usahakan biji timah di Larut. Okay, di Kinta pula, Kinta merupakan pengeluar utama biji timah dunia. Itu kawasan Kinta. Merupakan pengeluar utama biji timah dunia. Dan kegiatan pelombongan mewujudkan bandar Gopeng, Ipoh dan Kampar. Hasil daripada pelombongan itu menyebabkan wujudnya bandar Gopeng, Ipoh dan juga Kampar. Sultan Ismail telah mengusahakan dan memajukan kawasan pelombongan biji timah di Lembah Kinta, menyebabkan muncul bandar Papan dan Pengkalan Peguh. Itu cerita yang berlaku di kawasan Kinta. So, yang penting kat situ, Kinta merupakan pengeluar utama biji timah dunia pada abad ke-19 dan daripada kegiatan pelombongan biji timah ini terhasilnya ataupun wujudnya bandar-bandar baru seperti Gopeng, Ipoh dan juga Kampar. Dan Sultan Perak ketika itu, Sultan Ismail telah mengusahakan dan memajukan kawasan pelombongan biji timah di kawasan Lembah Kinta dan menyebabkan muncul pula bandar Papan dan juga Pengkalan Peguh. Okay, itu cerita di Kinta. Okay, kita teruskan lagi. Okay, selain daripada itu, ini sambungan daripada abad ke-19. Okay, di kawasan Jogra ni adalah di kawasan negeri Selangor. Selangor. Tadi di Larut tadi dan Kinta di Perak. Yang ini adalah di negeri Selangor. Jogra merupakan pusat pentadbiran Kesultanan Selangor ketika itu pada abad ke-19. Juga merupakan pusat pengutipan cukai biji timah melalui Sungai Langat untuk ke Pelabuhan Melaka. Maknanya untuk dibawa ke Pelabuhan Melaka ada pengutipan cukai. Okay, kalau melibatkan dia membawa biji timah. Itu cara Selangor untuk mendapatkan hasil dia melalui cukai biji timah. Selain daripada itu, satu kawasan lagi adalah kawasan Kuala Lumpur. Ini Kuala Lumpur, ibu negeri kita sekarang. Ibu negara kita sekarang. Okay, dia dulu, kawasan ini dulu merupakan pusat pengeluaran biji timah yang penting di negeri Selangor. So, Kuala Lumpur dulu adalah pusat pengeluaran biji timah. Sebelum dia menjadi bandar yang sibuk, bandar yang maju. Dia merupakan kawasan lombong biji timah. Dan biji timah dilombong di kawasan Ampang. Okay, Ampang. Dan mendorong orang Melayu dan orang Cina untuk mendirikan penempatan di kawasan tersebut. Yang menyebabkan kawasan tersebut menjadi kawasan yang maju. Dan pembentukan bandar Kuala Lumpur yang diambil dari nama Sungai Lumpur. Itu sejarah dia. Kuala Lumpur ni diambil daripada nama Sungai Lumpur, iaitu Sungai Gombak yang sekarang. Sungai Gombak. Dulu nama dia ialah Sungai Lumpur. Dan sempena sungai itulah wujudnya bandar Kuala Lumpur. Okay. 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 Satu lagi kawasan adalah di kawasan Lukut. Okay. Ini pun sama di kawasan negeri Selangor. So awak jangan tukar Lukut dengan Larut. Dia kalau tengok sepintas lalu lebih kurang sama je. Dia punya ejaan dia. Tapi ini Larut. Yang ini adalah Lukut. Okay. So kena hati-hati dengan nama kawasan itu. Okay. Di kawasan Lukut, pelombongan biji timah diusahakan oleh Raja Busu dengan membawa masuk pelombong-pelombong Cina. Dia dibuat seperti mana yang dibuat oleh Ngah Ibrahim di Larut. So, adalah nama nak dekat sama. So, cara pelombongan pun lebih kurang sama seperti mana di Larut. Okay. Raja Jumaat pula kemudiannya berjaya menjadikan Lukut sebagai pusat perdagangan biji timah yang terkenal. Dan Lukut diserahkan kepada Sungai Ujong melalui rundingan antara Sultan Selangor bersama pemerintah Sungai Ujong. So, Lukut ni dulu dia merupakan di kawasan Selangor, tapi diserahkan kepada Sungai Ujong. Sungai Ujong ni sekarang di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan. Dan Selangor menerima Kajang, Semenyih dan Beranang yang sebelum ini di dalam kawasan Sungai Ujong. So, kat situ berlakunya pertukaran kawasan. Lukut diserahkan kepada Sungai Ujong dan Sungai Ujong serahkan Kajang, Semenyih dan Beranang kepada Selangor. Itulah sejarah dia. So sekarang ni Kajang, Semenyih ni adalah di bawah negeri
Selangor. Dan Lukut pula di bawah kawasan Sungai Ujong di Negeri Sembilan. Itu dah cerita pelumbungan biji timah yang berlaku di kawasan Lukut. Okay, pada abad ke-19. Okay. Itu adalah berkaitan dengan kekayaan biji timah. Jadi kesimpulannya kat sini, pelumbungan biji timah melibatkan 3 buah negeri. Okay, iaitu yang pertama, pada abad ke-15 kita lihat banyak tertumpu di negeri Perak secara tradisional. Okay, 16 dan 17 pun sama, tertumpu ceritanya di negeri Perak dan urusan perdagangan dengan Belanda. Okay, kemudian pada abad ke-18 telah bergerak ke Perak dan juga negeri Selangor. Begitu juga pada abad ke-19, pelumbungan biji timah ni rancak berlaku di negeri Perak dan juga di kawasan Selangor. Yang mana kita bincang melalui nama-nama kawasan. Contohnya seperti Larut, Kinta, di negeri Perak, Jugra, Kuala Lumpur di negeri Selangor, dan Lukut di kawasan Sungai Ujong. Asalnya Selangor tapi diserahkan kepada Sungai Ujong. Okey, ini adalah cerita berkaitan dengan kekayaan biji timah yang ada di Tanah Melayu dari abad ke-15 sehinggalah abad ke-19. Ini sebelum British campur tangan. Okey, setakat ni ada soalan tentang kekayaan biji timah. Silakan. Tak ada. Ada. Okey. Okey, so kita boleh teruskan kepada kekayaan emas. Okey, kekayaan emas pula. Ya, emas. Okey, kekayaan emas. Okey, kekayaan hasil emas. Okey, kawasan jalur emas sebahagian besar terdiri daripada negeri Pahang. So Pahang merupakan negeri yang kaya dengan emas. Kalau kita belajar geografi pun, kita lihat banyak mana negeri yang kaya dengan emas adalah negeri Pahang. Terutamanya yang melibatkan kawasan Raub. Okey, kawasan Raub, Pahang. Okey, melalui rekod negara China, emas menjadi ekspor utama Pahang sejak abad ke-13 lagi. Dah lama Dah lama ada urus niaga ekspor emas dari negeri Pahang, iaitu sejak abad ke-13. Menurut catatan daripada Portugis pula, pada abad ke-16, emas di Pahang diperdagangkan ke Melaka. Dan Sultan Pahang menggunakan emas sebagai hadiah kepada negeri-negeri yang lain. Okay. Berdasarkan sumber India pula, Semenanjung Tanah Melayu dikenali sebagai Suwarna Bumi. So ingat nama ni. Suwarna Bumi yang bermaksud bumi emas. Soalan ini pernah keluar dalam soalan objektif. Okay. PT3. So mungkin boleh dikeluarkan lagi. Kita mana tahu. So tolong fokus kepada nama tersebut. Suwarna Bumi yang bermaksud bumi emas. Mengikut catatan Yunani pula, dia menamakan Semenanjung Tanah Melayu ni sebagai Golden Chersonen. Okay, Chersonen yang bermaksud semenanjung emas. So ada dua nama kat sini India menamakan Semenanjung Tanah Melayu sebagai Suwarna Bumi, iaitu bumi emas. Manakala catatan Yunani pula menamakan Semenanjung Tanah Melayu ni sebagai Golden Chersonen. Chersones yang bermaksud semenanjung emas. Tadi bumi emas, yang ini semenanjung emas. Okay. So, dua-duanya boleh dibuat sebagai soalan terutamanya dalam soalan objektif dan juga boleh juga dibuat dalam soalan struktur. Okey, soalan struktur. Jadi, tolong ingat kepada nama-nama tersebut. Okey, ini adalah kekayaan hasil emas dan emas adalah hasil yang banyak terdapat di negeri Pahang. Okey, itu cerita banyak rekod-rekod membuktikan yang Pahang banyak menjalankan kegiatan ekspor melibatkan hasil emas. Okey, China, Portugis pun sama. Lepas tu ada sumber daripada India dan sumber daripada Yunani yang menghubungkan emas ni dengan kawasan di Tanah Melayu. Okey. Lokasi pelumbungan emas di Pahang. Kita lihat lokasi pelumbungan emas di Pahang
Perlombongan emas telah dilakukan di Hulu Pahang, iaitu di sekitar Sungai Tembeling, Sungai Jelai dan Sungai Semantan. Ini adalah kawasan-kawasan perlombongan emas di negeri Pahang. Okey, kawasan-kawasan penting perlombongan emas ialah di Raub, Tui, Tersang, Telising, Pejom, Kecau dan Hulu Dong. Ini kawasan-kawasan yang ada kegiatan perlombongan emas di kawasan negeri Pahang. Dua kawasan lah. Satu di Hulu Pahang, satu lagi ialah di kawasan Raub. Okey, kawasan Raub. Kegiatan emas pada abad ke-16 dan 17 pula dijalankan oleh orang Melayu, orang asli dan orang Minangkabau. Menggunakan kaedah mendulang dan melampan. Kalau biji timah tadi dia lebih kepada melampan. Kalau emas ni dia ada dua, mendulang dan juga melampan. Macam mana kaedah mendulang, bagaimana kaedah melampan, cikgu tugaskan kepada awak untuk mencari, mengkaji bagaimana kaedah tradisional mendulang dan juga kaedah melampan. Banyak sumber-sumber yang boleh awak cari di internet. Contohnya di YouTube ataupun di Google. Search je Google. Kaedah mendulang, kaedah melampan. So cikgu tugaskan kepada awak untuk mengkaji kaedah tersebut. Okey. Yang ketiga, kaedah perlombongan emas di Pahang pada abad ke-18. Kekayaan emas telah menarik kehadiran orang Cina dari Kelantan, Perak dan Negeri Sembilan dan menggunakan kaedah melampan untuk mendapatkan hasil emas di negeri Pahang pada ketika itu, iaitu pada abad ke-18. Dan manakala kegiatan perlombongan emas di Pahang pada abad ke-19, Sultan Ahmad telah memberikan konsesi kepada orang Eropah untuk menguruskan kegiatan perlombongan emas di Pahang. Dan konsesi ini telah menggunakan kaedah lombong dedah dan lombong bawah tanah. Dibuat lombong dedah dan juga lombong bawah tanah untuk mendapatkan hasil emas yang lebih banyak. Ini yang telah dibuat oleh orang Eropah. Itulah cerita berkaitan dengan perlombongan hasil emas. Dan ceritanya adalah tertumpu di kawasan negeri Pahang sahaja. So ingat Pahang, ingatlah emas. Ada soalan? Tak ada. Ada so itulah yang kita belajar pada hari ini berkaitan dengan subtajuk yang pertama, iaitu berkaitan dengan kekayaan biji timah ataupun kekayaan hasil bumi yang ada di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. So yang mana kalau kita pecahkan balik kekayaan biji timah ni, ada 3 negeri yang terlibat, iaitu di Perak, di Selangor dan di Negeri Sembilan. Iaitu di kawasan Sungai Ujong, iaitu di kawasan Lukut. Walaupun sikit. So ada juga biji timah. Kemudian kekayaan hasil emas pula hanya tertumpu di negeri Pahang sahaja. Senang nak ingat. Biji timah, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Manakala kekayaan hasil emas tertumpu di negeri Pahang. Jelas? Boleh faham? Ada apa-apa persoalan? Silakan. Tak ada. Tak ada sekarang dah ada 11 orang, meningkat lagi seorang. Tahniah. Tahniah 3E. Juga harap lebih ramai lagi yang boleh join kelas kita sementara tempoh PDPR ni masih berjalan sehingga bulan 4 nanti. So ambil peluang untuk kita belajar. Untuk kita belajar secara norma yang baru. Ni kadang kita panggil norma yang baru, cara baru untuk mendapatkan ilmu. So anggaplah ini juga merupakan kelas ni macam kat sekolah juga, tapi kita menghadap PC dan berada di rumah masing-masing. Fokus kita, tumpuan kita setkan supaya sama seperti mana kita fokus pembelajaran ketika di sekolah. Itulah tugas kita sebagai seorang pelajar dan tugas cikgu sebagai seorang guru. Untuk pastikan
pembelajaran ini dapat diteruskan seperti biasa dan cikgu memerlukan kerjasama daripada awak semua, bukan yang join je, yang lain-lain juga untuk join kelas. Okey, join kelas dan maklumkan jika ada masalah yang melibatkan talian internet dan sebagainya. Yang menghalang awak untuk belajar, maklumkan supaya cikgu boleh usahakan uh, bahan-bahan atau sumber yang lain yang membolehkan awak belajar seperti mana rakan-rakan di online. So, maklumkan kepada kawan-kawan yang ada masalah. Bagi tahu cikgu ataupun kalau awak ada info, awak bagi tahu cikgu. Apa masalah rakan-rakan awak supaya cikgu dapat bantu, dapat salurkan bahan tersebut dengan kaedah yang lain selain daripada online. Cikgu akan edarkan handout ke, dan so cikgu perlukan kerjasama daripada awak lah untuk maklumkan. So tamat pembelajaran kita untuk pada hari ini yang berkaitan dengan kekayaan hasil bumi di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. So lepas ni kita akan sambung di Telegram untuk sesi tutorial dan cikgu akan berikan awak beberapa soalan lah. Cikgu rasa ada 4 soalan objektif dan 1 soalan esei yang melibatkan kekayaan hasil bumi di negeri-negeri Melayu bersekutu sebelum kehadiran British di negeri-negeri tersebut. Nanti dalam 3.2 barulah kita lihat bagaimana British meluaskan kuasa mereka. Bila dia tahu yang 4 buah negeri ni kaya dengan hasil galian, terutamanya biji timah dan juga emas ni. Dia tahu ni negeri yang kaya ni, dia akan cuba untuk meluaskan kuasa ke negeri-negeri ini. Dan bagaimana cara dia? Kita akan bincang dalam 3.2 pada sesi kelas yang akan datang. So ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan pembelajaran? Kita pergi kepada sesi tutorial. Ada apa-apa soalan, silakan tanya. Tak ada. Kalau tak ada, cikgu rasa setakat itu saja untuk sesi pembelajaran kita secara Google Meet pada hari ini. Dan kita akan sambung di Telegram untuk sesi tutorial. So, sekian saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada semua yang join pada hari ini. Tahniah cikgu ucapkan. Okay, bye-bye. Baik, Go.